Dan pada waktu ini kita nak membawakan bicara kita yang saya sebut dari awal tadi berkaitan dengan bantuan kecemasan, dan kali ini khusus berkaitan dengan gempa dan tsunami di Indonesia. Kerana difahamkan mana Yayasan Kubra, iaitu pengasasnya di sini bersama kita yang kita akan perkenalkan seketika nanti, yang telah pun menjalankan bantuan kemanusiaan ini pada 23 hingga 27 September lalu ke Lombok, dan akan diikuti dengan misi ke Sulawesi dan juga padu dengan kerjasama Yayasan Aflin Shauki. Jadi untuk kita dapatkan info lanjut berkaitan dengan bantuan kecemasan ini, kita bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu itu, iaitu Ustaz Abdul Hanif Hassan, pengasas Yayasan Kubra. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama sekali Ustaz, sebelum kita pergi ke misi-misi yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan nanti, kita nak tahu juga latar belakang sedikit berkaitan dengan Yayasan Kubra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia atas jemputan dan juga kepada Ani. Ya. Yayasan Kubra ditubuhkan pada tahun 1991, dan start daripada itu kita banyak melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan juga berkaitan dengan pendidikan. Jadi kita mulakan pada tahun 1996 di Kemboja, dan bila mana kita tengok banyak NGO telah berada di lapangan di Kemboja, kita terus kita channelkan bantuan kita ke Syria, ke Rohingya, dan kali ini berkaitan dengan gempa saya rasa alhamdulillah tim Yayasan Kubra dengan kerjasama Yayasan Aflin Shauki, dan untuk makluman sepatutnya Datuk Aflin Shauki bersama dengan kita, dia menyampaikan salam kepada Hani dan juga kepada seluruh penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini, kerana beliau ada komitmen terpaksa ke Singapura. Jadi memang kita telah lakukan kerjasama antara Yayasan Kubra dan juga Yayasan Aflin Shauki sejak tahun 2013 lagi. Dan untuk kali ini alhamdulillah kita telah pun ke Lombok baru-baru ini untuk kita memberikan bantuan kemanusiaan kepada mangsa gempa. Sebagaimana yang kita tahu, di Lombok mereka kena hit dengan skala Richter 7.7, iaitu satu gegaran yang kuat, dan kita boleh tengok satu pemandangan yang amat menyayukan hati apabila kita tengok rumah roboh dan mereka trauma untuk tinggal di tempat mereka sendiri. Dan apa yang kita nak bawakan hari ini kita rasakan banyak lagi yang kita perlu membantu di Lombok. Tiba-tiba kita dikejutkan lagi dengan gempa yang amat kuat juga di Palu, Sulawesi, dan tidak cukup dengan gempa, mereka dilanda dengan tsunami yang mengorbankan ribuan orang, dan ribuan orang lagi masih hilang. Jadi itu maklumat dan kesedaran yang perlu kita tahu. Hari ini hari mereka. Kita tak tahu bila hari kita. Kita kena sedar bahawa maklumat meteorologi terbaru, sebahagian Malaysia telah berada pada laluan api Pasifik, di Kuala Lumpur, Manjung, Bukit Tinggi, di Sabah, Sarawak, Kundasang, Tawau, Ranau. Jadi ketika orang susah masa ini, kita menunjukkan belah darah kasih kita terutama sebagai seorang Muslim. Kita memang dituntut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kita sebagaimana kita belum boleh kasih dan sayang dan simpati pada orang lain sebagaimana kita kasih dan sayang pada diri kita, anak isteri kita dan keluarga kita. Jadi itu yang kita bawakan. Baik, dan kita boleh lihat pattern dan corak cara kerja bantuan kecemasan ini berikut Yayasan Kubra adalah melihat pergi satu tempat, bila ada ramai yang datang bantu, pergi cari tempat lain pula untuk dibantu. Begitu caranya supaya ada tumpuan diberikan kepada satu tempat itu. Dan dari segi aspek kerjasama antara kedua-dua yayasan ni, Yayasan Kubra dan juga Yayasan Aflin Shauki, bagaimana sebenarnya idea ini untuk digabungkan bersama-sama bagi misi ini? Baik, misi untuk bantuan gempa Palu ini sebenarnya satu kesinambungan daripada kerjasama yang telah kami lakukan. Kami telah pergi ke banyak negara, ke Jordan, ke Lebanon, ke Turki, ke Syria untuk misi bantuan yang berada seluruh dunia, ke Bangladesh, dan kita sampaikan bantuan untuk umat Islam Rohingya. Jadi bila mana berlaku gempa di Palu ini, kita rasa dengan melihat kesan gempa, impak kepada gempa itu, kita rasa di sana ada keperluan yang besar untuk kita membantu, kita menyampaikan maklumat kepada masyarakat bahawa di sini di Indonesia sekarang berlaku siri gempa yang seharusnya kita channelkan bantuan kepada mereka. Kebanyakan mereka adalah Muslim. Jadi atas dasar kemanusiaan ini kita kena prihatin. Jadi bentuk bantuan yang kita sampaikan, yang pertama kita bagi pack makanan. Pack makanan, dan juga kita bagi beras sebagai makanan asasi. Di Lombok kita pergi, itu yang kita bagi, dan juga insya-Allah pada hari Ahad ini insya-Allah kita akan
ke Palu dan Sulawesi. Walaupun kita banyak lagi kekurangan untuk memberi bantuan. Keadaan sana sangat hewaya ni. Apa orang kata, sumber makanan amat terhad dan telah berlaku penularan penyakit di sana apabila air bersih kurang, apa orang kata, tempat tidur ataupun tempat penginapan terhad, mereka terdedah dengan nyamuk dan sebagainya. Ini risiko-risiko yang sedang mereka hadapi. Jadi adakah kita sebagai orang yang kita tengok bagaimana, saya rasa ramai telah tonton video bagaimana dahsyatnya kesan tsunami. Dalam beberapa detik saja dia mengorbankan beribu-ribu orang. Mengorbankan dan merosakkan rumah dan fasiliti dengan keadaan yang amat dahsyat. Dan antara benda yang pelik berlaku di Palu adalah bagaimana tidak pernah berlaku di mana-mana apabila berlaku banjir lumpur, yang mana bila kita bercakap dengan rakan NGO yang telah pun sampai, dia mengisar kampung, kemudian kampung itu ditelan ke dalam bumi, kemudian diluahkan kembali beserta dengan api. Orang yang melihat, mereka tidak dapat membantu. Mereka ada yang mengatakan, saya nampak anak dan isteri saya, tapi saya tak boleh buat apa-apa. Jadi itu dahsyatnya yang tidak pernah berlaku. Dan ini sebenarnya kita berada pada akhir zaman. Sebagai seorang Islam, ini salah satu pengajaran yang iktibar yang perlu kita insafi. Jadi mudah-mudahan dengan kasih dan sayang dan rasa kita nak membantu tu, Allah akan pandang kita dengan pandangan rahmat. Kalau kita boleh tengok, ini dahsyat. Dan ini situasi yang berlaku pada 28 September lalu. Kita boleh tengok sedikit ya. Kita bagi tumpuan seketika. Dia tsunami adalah satu benda yang memang kita tak boleh nak tahan. Dan ini satu perkara yang memang susah nak dijangka sebenarnya. Sekali lagi seperti mana Ustaz sebutkan tadi, kita berada di akhir zaman, macam-macam bencana yang berlaku yang seharusnya memberi keinsafan kepada diri kita. Tetapi insaf sekadar duduk diam, menginsafi untuk diri sendiri tak ada gunanya kalau kita tidak keluar untuk membantu orang lain. Dan menerusi Yayasan Kubra dan juga digabung sekali dengan Yayasan Afrin Shauqi, dana itu dikumpul untuk membantu mereka di sana. Dan bagaimana usaha ke arah itu untuk mengumpul dana daripada sebenarnya untuk fundraising dan dana kita telah pun bermula sejak lebih 3 minggu yang lepas. Jadi pun kata, dana biasa kita akan kumpulkan dan kita ada rakan NGO di Sulawesi dan mereka yang akan menguruskan pengurusan pembelian barang bantuan, dan kita akan sampai ke sana dengan dana kita telah sampaikan. Kita akan tengok sendiri distribusi atau pengedaran bantuan itu untuk memastikan bahawa bantuan yang kita dapat benar-benar kita sampaikan kepada yang memerlukan. Sebab itu yang penting kepada kita dan juga kepada penderma kita. Jadi kalau kita tengok pattern gempa itu kadang-kadang sudah berubah. Yang terbaru di Bulukumba ni, gegaran hanya 4.8. Dan biasa 4.8 skala Richter ini bukan gegaran yang memusnahkan. Tetapi pattern telah berubah. 4.8 skala Richter memberikan kesan yang teruk kepada muka bumi Bulukumba baru-baru ini. Jadi siri ini terus berlaku dan mereka amat-amat perlukan bantuan kita. Dan sebenarnya sedekah ini dalam Islam adalah satu perkara yang amat besar. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala petik kata-kata orang yang menyesal di akhirat nanti, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Tuhan, kalaulah boleh ditangguhkan sikit, aku diberi ruang sedikit berada di dunia, aku nak bersedekah. Bukan kata aku nak buat apa semua, aku nak bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku nak jadi orang yang baik, ya Allah. Jadi fadilat sedekah ini sebenarnya kita tak nampak di mata kita kadang-kadang, tetapi Allah Ta'ala janji akan beri kebaikan yang besar kepada diri dan keluarga kita. Baik, dan mungkin di ruangan yang ini Ustaz nak sampaikan sesuatu kepada para penonton, bagaimana cara untuk mereka membantu, di manakah salurannya, sebab difahamkan hari Ahad nanti Ustaz saya akan pergi terbang ke Sulawesi. InsyaAllah. Baik, kepada yang ingin bantuan, ini kerjasama antara Yayasan Afrin Shauqi dan juga Yayasan Kubra, bolehlah salurkan kepada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Kubra. Nombornya 1402 30 12816, Bank Islam. Saya ulang, 1402 30 12816, Bank Islam. Jangan lupa notakan tsunami sebagai rujukan, ataupun boleh buka media sosial kami, Facebook Yayasan Kubra dan Facebook Yayasan Afrin Shauqi, dan juga Instagram Afrin Shauqi dan Instagram Yayasan Kubra, dan boleh juga hubungi saya Hanif
di 0193363566. Baik, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perkongsian tersebut, membawa juga visual yang telah pun kita tunjukkan tadi. Diharapkan kita sama-sama dapat mengisafi dan menggerakkan sesuatu untuk membantu mereka di sana. Terima kasih juga kepada Hani dan juga kepada sama-sama. Selamat Pagi Malaysia. Ya, sama-sama Ustaz. Baik, kita telah pun selesai bersama-sama dengan Ustaz Abdullah Hanif Hassan, pengasas Yayasan Kubra, dan jangan lupa untuk sama-sama kita saling membantu. Baik, untuk waktu ini kita akan berjeda